hari-hari itu kita nak syukur kepada Allah Ta'ala. Ya, sama ada kita ni umur 50, sama ada kita ni umur 40, sama ada umur 60, 70, atau 20-an, 30-an, sama sahaja di zaman sekarang ni masalah kesihatan ni tak kenal usia, tak kenal umur. Ya. Ada yang terpaksa pergi awal, paling awal, ya, pas lahir saja, Allah Ta'ala ambil. Ada yang lama sikit, umur 70-80, asyik minta Allah Ta'ala ambillah, tak sanggup nak tengok anak-anak cucu menjaga. Ya? Tak sanggup nak membebankan anak cucu sebab dah tua dah. Tapi itulah orang kata apa sahaja usia kita ni ada hikmah di masing-masing. Tapi kita hanya cuba sedaya upaya untuk supaya kita ni sentiasa sihat. Tak boleh kata nak hidup, lepas tu kita bertawakal. Kalau sakit, tak mau usaha. Tapi saya rasa di Malaysia ni ramai dah usaha. Kalau sakit tu, selalu pergi ke hospital. Selalu pergi ke klinik. Tak pernah kata tak berusaha. Tapi bila pergi ke klinik, ke hospital, bila dapat penyakit, doktor selalu cakap, penyakit ni tak boleh sembuh. Penyakit ni tak boleh sembuh. Jadi, kena makan ubat sampai mati. Mudah saja. Tapi kalau kita nak sakit, bila kita sakit, nak cari perawatan, nak sembuh. Jadi, terima kasihlah Alhamdulillah, kita ada berada di tempat yang istimewa hari ini, di mana Al-Wahidah memperkenalkan produk-produk kesihatan khusus untuk kesihatan dan seterusnya untuk kecantikan. Dan produk ini ada yang tak ada, boleh digunakan untuk semua peringkat usia. Anak-anak pun boleh. Kalau kita lihat pada katalog produk ni, pada katalog produk yang depan, ada katalog kan? Kalau GMC itu yang bahagian atas merah tu, boleh digunakan oleh semua peringkat umur. Jadi memang tidak ada pengecualian. Dan semua produk-produk ni dihasilkan di negara kita, di Malaysia. Kita tak import produk-produk ni pada negara, khusus kita formulakan dan kita keluarkan di Malaysia, khusus untuk menyihatkan dan mengubat orang-orang Malaysia yang sakit. Kita jangan fikir nak ubat orang Indonesia ke, nak ubat orang Amerika, kita ubat orang kita dulu. Jadi kita formulakan, kita keluarkan khusus untuk merawat dan menyembuhkan orang-orang kita dulu. Kalau sini orang Kemaman, jangan nak pergi jual tempat lain dulu, jualkan orang Kemaman dulu, jiran-jiran, supaya jiran kita ini sihat dan sentiasa boleh buat kerja. Itu amal jariah juga tu. Itu beramal juga. Sebenarnya dalam kesihatan ini banyak amalan kebaikan dia. Jadi kita menolong kawan-kawan tetangga yang ada masalah kesihatan. Sebab masalah kesihatan sekarang ni memang cukup berat. Memang cukup teruk. Sebab dari segi ekonomi sahaja memang dia menyusahkan kita. Menyusahkan kita betul. Sebab kos perubatan ini sentiasa meningkat. Kalau tak meningkat, tak ada lah hospital swasta. Hospital swasta ni makin banyak dan kos perubatan kita makin meningkat. Tak ada turun. Jadi kalau anak kita sakit, kita sakit sebagai tua keluarga, lagi susah. Punca perawatan tak ada. Kalau bapa sakit, ada suami sakit, isteri dah mengeluh. Setiap malam mengeluh. Kalau suami kita stroke, jadilah satu punca perawatan. Kalau isteri sakit, lumpuh satu keluarga. Lepas tu saya suka hari ni yang datang semua wanita. Sebab wanita ni ada membuat keputusan tentang penjagaan kesihatan. Orang lelaki ikut saja. Apa boleh lah Tapi bising kita keluar duit, tanya suami dulu. Di mana saya pergi pun, saya buat ceramah di Kuala Kerai dengan Pak Nordin. Dan datang dengan ceramah saya 90% wanita. Dan kagum. Sebab penting wanita adalah pembuat keputusan. Jadi Alhamdulillah hari ini pun kita punya yang ramai pun wanita. Jadi mungkin lelaki ini ada hal sedikit yang tadi kita boleh sampaikan ilmu ini. Jadi sebenarnya kalau perawatan dari segi saya, pengalaman saya lah. Saya dulu memang doktor perubatan. Awal jadi doktor pada tahun 78-79. Lepas tu umur 24. Dari doktor, dari
masa saya bekerja dulu tak ramai orang kena kencing manis, tak ramai orang kena darah tinggi. Saya dengan pakar jantung saya goyang kaki dalam buat tak ramai orang sakit jantung. Buang masa duduk di cafeteria. Tak ada orang sakit jantung. Tak ada orang kencing manis, tak ada orang darah tinggi, tak ada orang stroke. Tapi yang paling ramai kanak-kanak yang kena leukemia. Zaman saya dulu. Tapi kalau buat beranak tu hari-hari lah orang sakit. Siang malam sampai nak jemur. Pusing sana satu lagi masuk. Pusing sini satu lagi masuk. Memanglah juga rakyat Malaysia tak sampai 30 juta sekarang kan. Jadi betul. Jadi pengalaman saya banyak dari penyakit ini. Tapi tak puas hati juga. Saya pergi melanjutkan belajar di Amerika pada tahun 2004 selama 10 tahun. Dan di sana saya jumpai kajian-kajian yang mengatakan bahawa apa sahaja penyakit sekarang ni ada ubat. Apa sahaja penyakit sekarang ni ada ubat. Salah satu ubat yang paling senang, tidur 8 jam. Kalau sakit, tidur 8 jam, sembuh sakit. Betul ke doktor ni? Sebab ramai tak akan cuba. Bila sakit, semua pening kepala. Minta ini lah, itu lah, aku nak mati lah, apalah. Cuba kalau sakit, duduk diam, tidur 8 jam, alhamdulillah. Dan satu lagi, kalau sakit, minum kopi setiap hari, boleh sembuh penyakit. Itu kajian yang terbaru. Kalau minum kopi O lah, kopi 3 cawan satu hari untuk menyihatkan jantung. Kalau tak percaya, balik rumah, minumlah kopi O 3 cawan satu hari. Saya minum tanya Pak Nordin. Pak Nordin dah jadi kawan saya. Dia belum nak tukar lagi pada minum kopi. Tak tahan. Dia tengok saya, apa doktor asyik minum kopi O? Jangan tanya Pak Nordin. Tengok pada diri saya dulu. Nampak muda tak? Kalau minum kopi O 10 cawan satu hari, awet muda. Kopi mana dulu? Kopi mana manis? Kopi pahit. Kalau tak mau kena stroke, minum 6 cawan per hari. Kalau tak mau kena kanser, minum 9 cawan per hari. Tak susah nak minum kopi. Tak susah. Tak. Kalau minum kopi tak hitam. Dah lama saya minum kopi. Tak hitam pun. Hawa matang ada. Sebab kajian kita terbaru, dalam biji kopi tu ada antioksidan. Tadi padanya. Tengoklah mayat tadi, tak percaya iklan TV Kita kalau minum kopi, lebih hebat daripada minum Nescafe. Minum kopi, sebab kopi tu ada antioksidan. Dalam kopi juga ada ubat untuk kencing manis. Dalam kopi juga ada ubat untuk darah tinggi. Tetapi dalam kopi ada satu bahan, polifenol, dia bertindak sebagai anti-kanser. Saya tak mau bercakap pasal orang lain, saya bercakap pasal keluarga saya sendiri. Arwah nenek saya 100 tahun meninggal, tak ada penyakit kencing manis, tak ada penyakit darah tinggi, tak ada sakit lutut, tak ada sakit tulang. Dia minum kopi satu hari 1 teko. Kopinya tumbuk sendiri. Itu kopi. Jadi kalau tak mau nak tumbuk sendiri, tak mau nak buat apa, ini ada kopi mahal dulu. Cuma lepas minum nak kena bertindak silat. Lepas tu kopi mahal dulu. Yang tak larat buat kerja atau buat kerja rumah. Kerja rumah buat kerja tak berhenti. Sebab dalam kopi itu dia memberikan tenaga. Sebab kopi sebenarnya dia memberikan tenaga kepada kita. Sebab itu orang yang kena minum kopi dia tak akan kena kencing manis. Ingat orang yang minum kopi, walaupun kopi itu ada gula manis, dia tak akan kena kencing manis sebab bahan dalam kopi itu akan menetralkan yang manis. Dia tak akan kena kencing manis. Sebab itulah jangan tinggalkan budaya orang Melayu. Pergi rumah orang Melayu, kita bagi apa? Kopi sampai dulu. Budaya orang Cina, teh. Itu memang teh terkenal. Memang ada khasiatnya. Tapi orang Melayu sampai rumah, kita bagi kopi O. Jangan beri Coca-Cola. Jangan beri minuman botol. Jangan beri Pepsi. Jangan bagi apa. Sebab dalam minuman Coca-Cola, minuman berbotol, dia mengandungi gula yang panggil gula tiruan. Gula bahan kimia.
Jadi kalau nak kena kencing manis, nak rosak jantung, nak rosak buah pinggang, nak rosak hati, minum 1 gallon Coca-Cola sehari. Garanti setahun dia saya bagi. Memang mati. Tak banyak 1 gallon. Pergi beli 3 botol je 1.5 liter. 3 botol besar tu, minumlah satu hari 3 botol. Tahun depan saya datang, insyaAllah tak jumpa lagi. Sebab satu orang wanita di New Zealand, dia ketagihan minum Coca-Cola 1 gallon sehari, mati dah. Tak sampai setahun, buah pinggang dia rosak, hati dia rosak, jantung dia rosak. Sebab gula itu tidak boleh dihadamkan oleh badan kita. Gula putih yang kita guna di rumah tu, gula tu boleh dihadamkan. Kalau orang yang ada kencing manis, yang tak pernah sukat paras gula dia, bangun pagi dia terus makan ubat, tiba-tiba dia rasa pening. Dia rasa terorang-hayang kan, dia rasa mual nak muntah, badan sejuk. Itu kita panggil gejala hypoglycemic, di mana paras gula dia rendah. Kalau dia tak makan gula, dia akan mati. Mati pengsan. Dia tak, kamu tak nak makan, kamu nak tunggu ambulan. Ambulan datang, bawa kamu pergi ke hospital, baru kamu boleh makan. Dia sampai di hospital, kami bagi gula juga. Jadi tak payah tunggu pergi hospital. Takut ambulans tu tak sampai, dia yang sampai bawah dulu. 6 kaki. Sebab kalau kita tak ada gula, otak kita akan mati dulu. Tak ada istilah kencing manis. Tak ada istilah kencing manis. Sebab apa saja kita makan dalam badan kita, masuk dalam mulut, semua akan jadi gula dulu, glukos. Dari gula lah baru badan kita boleh guna. Badan kita tak boleh guna benda lain. Jadi jangan risau. Makanlah. Gunalah gula. Tapi jangan banyak. Tahu tak kalau kita minum 1 tin Coca-Cola, kalau anak kita minum 1 tin Coca-Cola, manisnya gula itu 22 seduh. Pernah tak kita buat air kopi, air teh, masukkan 22 seduh gula? Saya rasa satu cawan dah penuh gula. Belum masuk air lagi. Jadi bahayanya. Jadi jangan risau. Kalau takkan nak letakkan gula putih dalam kopi teh, tak mati. Kalau masuk gula dalam masakan, tak mati. Dan tambah itu menyihatkan kita juga. Sebab, nak cerita orang yang sakit lutut, tanpa gula, lutut dia jam. Orang yang berlupa, tanpa gula, langsung nyanyuk. Berapa orang dah nyanyuk sekarang? Umur 30 dia nyanyuk. Apa tak nyanyuk? Nak kahwin lagi. Nyanyuk lah tu. Puang tebiat. Kak Cik kata puang tebiat. Kata saya nyanyuk lah tu. Sebab hak kat rumah dia tak nampak cantik, hak luar dia nampak cantik, nyanyuk lah tu. Jadi gula ni teramat penting. Urat saraf kita kebas. Bukan sebab gula banyak dalam darah. Kebas sebab gula tak ada dalam daging. Jadi apa penyakit kencing manis tu? Kencing manis sebab gula banyak dalam darah tak boleh digunakan oleh adat kita. Jadi kita kena ambillah bahan-bahan yang untuk membawa gula itu masuk ke dalam daging kita. Jadi bila gula itu dibawa masuk ke dalam daging kita, baru kita bertenaga. Baru kita berpeluh. Orang yang kencing manis tak akan berpeluh. Jadi bila dia minum kopi, dia minum Nisa, dia minum Rijal, dia minum GMC, dia minum PG, dia akan berpeluh dan paras gula dia akan turun dan gula digunakan sebab dalam bahan-bahan ini mengandungi buah-buah yang memang telah terbukti kajiannya yang boleh menyembuhkan kencing manis. Dan salah satu buah yang